Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kuliah subuh An-Nadi Smart K pada hari Ahad 4 September 2022 yang bakal disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dengan tajuk Kitab Tafsir Ibnu Katsir Kupasan Surah Juz'u Amma. Majlis meraihkan kehadiran yang berbahagia guru-guru Smart Kajang, mantan guru-guru Smart Kajang, Ustazah Nur Syam, Cikgu Hashimah, serta hadirin, yakni rakan-rakan dari An-Nadi Smart K dan juga ahli keluarga mereka sekalian. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita membuka dengan umul kitab Al-Fatihah. Seterusnya, marilah kita meraihkan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman serta sama-sama kita mendengarkan kuliah yang akan disampaikan oleh beliau. Falyatafaddal mashkuran. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa Nabiina Muhammadin khairu man ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dan juga bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan keberkatan kepada kita. Terima kasih kepada Tuan Presiden, guru-guru, para asatizah yang kami kasihi dan sentiasa sahaja kami dahagakan ilmu daripada mereka, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan tentang Suratul Al-Kautsar. Tentang Suratul Kautsar. Cuma pada pagi ini saya mohon maaf tidak sempat menyediakan nota. Ala kulin, kita surahnya pendek tapi actually nota dia panjang. So ada surah panjang boleh siap nota, tapi surah pendek tak boleh siap nota sebab dia punya perbincangan dia panjang-panjang. Panjang perbincangan. Jadi tak apalah. Ala kulin, kita cuba melihat perkara-perkara yang boleh kita ambil manfaat daripada Suratul Kautsar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar disebut surah ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Madaniyah wa qila Makkiyah. Dikatakan surah ini surah Madaniyah dan dikatakan juga surah ini Makkiyah. Maknanya khilaf ulama antara kedudukan surah ini Madaniyah ataupun Makkiyah. Jadi khilaf ni macam mana boleh datang? Tergantung kepada sebab kedudukan Makkiyah dengan Madaniyah ini bukan ditentukan oleh sesiapa dan bukan juga ditentukan oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, tetapi turunnya surah ini dalam fasa dan tempoh dan kita telah ketahui pembahagian antara Makkiyah dan Madaniyah. Dan bila tengok surah ini turun kerana kematian anak anda Nabi SAW Al-Qasim, jadi
ada ulama mengaitkannya kematian itu berlaku di Mekah, jadi turunnya di Mekah, dan begitulah selanjutnya. Jadi tak menjadi masalah sama ada surah ini Makkiyah ataupun Madaniyah, ianya tidaklah memberi kesan yang signifikan kepada perkara yang berkaitan dengan dia lah. Baik. Nama-nama surah ini sebagaimana yang kita ketahui, surah ini mengandungi satu khabar gembira kepada Nabi SAW di dunia dan di akhirat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebaikan yang begitu banyak kepada Nabi SAW dan arahan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menyembelih binatang korban. Dan surah ini dinamakan Suratul Kautsar. Ini nama surah yang rasmi, iaitu Suratul Kautsar, yang merupakan sebuah sungai yang berada di dalam syurga, sebab dia diambil nama ini berdasarkan kepada konteks surah ini, iaitu Al-Kautsar, konteks terbesar yang menyebabkan Nabi SAW tersenyum daripada satu tempoh Nabi diam ataupun Nabi didatangi oleh keadaan seperti mengantuk yang agak panjang. Kemudian surah ini juga dinamakan secara ijtihadnya, para ulama menamakan surah ini surah Inna A'tainakal Kautsar. Kalau orang Melayu, surah apa? Surah Inna A'taina. Itu orang Melayu. Tapi Arab dia kata apa? Inna A'tainakal Kautsar. Nama dia penuh lah, satu ayat itu dinamakan surah tersebut. Yang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dan Aisyah, seumpamanya daripada Ibnu Abbas, nazalat surah Inna A'tainakal Kautsar bi Makkah. Ibnu Abbas merekodkan dan juga menyatakan bahawasanya surah Inna A'tainakal Kautsar disebut semua penuh, kalau tidak dia akan sebut surah Al-Kautsar saja. Jadi daripada situ para ulama berijtihad bahawasanya nama surah ini juga adalah Inna A'tainakal Kautsar. Penuhlah nama itu. Dan nama yang ketiga disebut dalam beberapa kitab-kitab tafsir yang lain, antaranya daripada Al-Alusi dan seumpamanya, menyebut bahawasanya surah ini dinamakan dengan surah An-Nahr. Surah An-Nahr diambil daripada perkataan fasalli li rabbika wanhar. Okay? Jadi terdapat satu hadis yang direkodkan, namun hadis ini merupakan hadis yang berstatus maudhu', iaitu hadis yang berstatus fabricated, maknanya hadis rekaan, bukan hadis betul, lalu tapi disandarkan kepada Nabi SAW. Siapa dia membaca surah Inna A'tainakal Kautsar, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi minum dia daripada sungai daripada syurga, dan dia akan diberikan ganjaran 10 kali ganda berdasarkan setiap korban yang dia buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya haji, dan korban yang melebihi daripada dibuat oleh ahlul kitab dan golongan musyrikun. Baik, itu dari sudut nama surah. Kita pergi kepada perbincangan surah ini daripada satu persatu lah. Yang pertama sekali kita tengok ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Banyak hadis-hadis, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi SAW satu ketika berada di kalangan kami. Nabi SAW berada di kalangan kami, lalu Nabi SAW terasa seperti mengantuk, tertunduk sekejap. Tertunduk sekejap. Ni kalau kita tengok, bukan anak murid yang tertidur ni, tok guru yang tertidur ni. Selalunya anak murid yang tertidur. Kan ada dah ke yang tertidur. Ala kullim, Nabi SAW dia macam tertunduk sekejap. Okay? Itu keadaan-keadaan baginda dalam keadaan menerima wahyu secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Nabi mengangkat kembali kepalanya, lantas tersenyum. Okay?
lantas tersenyum. Dan ada sahabat-sahabat bertanya, bima dhahikta ya Rasulullah, lima dhahikta, kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, unzilat alayya anifan suratun. Aku tadi ni, baru tadi diturunkan kepadaku satu surah. Lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar sehingga selesai. Hal tadruna mal kautsar? Lalu Nabi SAW bertanya, tahukah kalian semua apakah maksud al-kautsar itu? Lalu sahabat-sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi menerangkan, huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun kathir taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadal kawakib yukhtalajul abdu minhum fa'aqulu ya rabbi innahu min ummati fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kautsar ini kata Nabi SAW, dia adalah sebuah sungai, yakni satu sungai. Okey. Ada orang tanya, sungai ke telaga Ustaz? Sungai ke telaga, sebab kita pernah dengar telaga Kautsar. Ada kata sungai, ada kata telaga. Baik, saya pecahkanlah dulu dia punya kemisterian tu. Walaupun dalam hadis-hadis menceritakan tentang kebenaran dia, dia sebenarnya satu sungai yang menganjur dan membentuk telaga di hujungnya. Jadi benda yang serupa lah, benda yang serupa. Telaga pun ya, sungai pun ya, dan ada hadis yang lain yang menceritakan bahawasanya ia adalah sungai dan telaga. Maksudnya telaga yang menghimpunkan air sungai Al-Kautsar ini untuk diminum oleh para umat Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan bahawasanya siapa yang minum daripada Al-Kautsar tidak akan la yadma'u abada. Dalam hadis yang lain, dia tidak akan dahaga selama-lamanya dekat sepanjang mahsyar itu. Okey, sepanjang mahsyar itu. Cuma ada satu perkara yang perlu menjadikan perhatian kita, kita perlu beri perhatian dengan sewajarnya. Satu perkara yang sangat menakutkan apabila nasib kita di Al-Kautsar ini tidaklah sama seperti nasib umat Islam yang bertuah. Apa dia? Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam syurga. Alaihi khairun kathir, banyak kebaikan padanya. Umatku kelak akan mendatanginya pada hari kiamat. Aniyatuhu adadal kawakib, padanya jumlah bekas minuman yang ada di tepinya sebanyak bilangan bintang di langit. Yukhtalajul abdu minhum, namun begitu terdapat sebahagian hamba-Ku diusir daripada telaga tersebut. Maknanya kena halau. Ini kena bagi perhatian sikit. Diusir daripadanya hamba-Ku. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, Nabi tengok event tu, Nabi kata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia itu adalah umatku. Sebab apa? Sebab Nabi kenal dia daripada ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Apa ciri dia? Kita tengok hadis yang lain nanti. Maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah yang telah dibuat olehnya sesudah kematianmu dari aspek melakukan perkara yang baharu dan juga mencipta perkara-perkara baharu dalam agama. Ahdatsu tu maksudnya mereka buat benda-benda yang baru dalam agama. Baik. Hadis ini juga disebutkan dalam fadilat wudu. Fadilat wudu, yang mana kita tahu fadilat orang mengambil wudu ini, dia punya anggota wudunya akan bercahaya pada hari kiamat. Okey. Anggota wudunya akan berseri seumpama kuda yang keputihan di beberapa anggota. Katalah kuda tu warna coklat, tiba-tiba putih sikit kat muka, putih sikit kat tangan, begitulah kan. Maksudnya itulah gambaran dan juga kesan wudu yang terzahir daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dengan itu Nabi mengenali bahawasanya itu adalah umat dia. Tetapi bila sampai kat telaga tu, dengan apa yang telah dibuat, kalau kita ikut istilah pembaharuan dalam agama ni, istilah agamanya disebut bid'ah. Melakukan bid'ah dalam kehidupan agama mereka, menambah sesuatu yang bukan daripada sumbernya daripada Nabi SAW, terutama dalam bab ibadat. Bila kita sembang bab bid'ah, jangan kita faham bid'ah ini perkara yang baru. Nabi tak pakai iPhone, kita pun pakai iPhone, bid'ah lah tu. Tak. Kena faham. Bila sebut bid'ah, ia berkaitan dengan amalan ibadat. Saya ulang, dia berkaitan dengan amalan ibadat. Ibadat-ibadat yang dilakukan oleh baginda Rasul SAW, sebab Nabi telah diutuskan kepada kita dan telah sempurna. Sempurna. Sebab itu kalau ada orang datang hari ni, dia bagi tahu dekat kita, kemarin saya mimpi jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah bagi ibadat yang baru. Itu pembohong. Itu pembohong besar. Kena faham tu ya. Ibadat baru, seolah-olah Nabi SAW tidak lengkap menghabiskan tanggungjawabnya sewaktu dia hidup menyampaikan semua benda dalam agama. Kena ada pula benda-benda yang dipospon oleh Rasulullah SAW. Tak ada. Okay? Jadi benda-benda baru ni lah yang contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan apa bid'ah paling besar sekali adalah bid'ah kalau dia buat, contohnya orang sembahyang subuh 2 rakaat, dia pergi buat 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Bid'ah tu. Itu bid'ah pada perkara-perkara yang wajib. Banyak lagi konteks bid'ah ni, dia panjang untuk kita bincangkan dan bukan senang untuk kita membincangkan ataupun menuduh seseorang pelaku itu sebagai pelaku bid'ah, kecualilah kita mendapat kita kata bukti-bukti dan juga perkara-perkara yang disebut oleh para ulama bahawasanya perkara itu termasuk dalam penamaan bid'ah. Dan bid'ah ni ada banyak kategori, ada orang yang membahagikan bid'ah kepada 5 kategori dan sebagainya. Itu adalah perbahasan para ulama. Cuma kita awasi, kita sendiri kena awasi diri kita supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak bersumberkan daripada Nabi SAW. Dalam hadis yang disebutkan mengenai fadilat wuduk, Nabi kata umatku akan datang, wajah mereka bercahaya, anggota wuduk bercahaya sekian, sampailah juga kepada peristiwa dihalau daripada telaga ini. Nabi SAW tanya kepada Jibril, kenapa mereka dihalau sedangkan mereka umatku? Jawapannya sama, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah yang telah pun dilakukan oleh mereka selepas daripada kewafatanmu ya Rasulullah. Dan kita mengetahui bahawasanya Nabi SAW Raufun Rahim, sangat kasih dan sangat belas kepada umatnya. Tetapi dengan mengetahui betapa umat dia ini telah melanggar, kita panggil melanggar kesucian cinta kepada Nabi. Ni saya nak sebut ni. Ya. Kita langgar, na'uzubillah, na'uzubillah. Orang-orang yang melanggar, yang curang terhadap Nabi. Macam mana curang? Sebab sepatutnya dia ikut Rasulullah SAW, tapi dia buat sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Menyalahi, kalau sekadar menyalahi sunnah dan benda tu tidak sampai kepada bid'ah, dia dianggap menyalahi sunnah lah. Tetapi kalau dia buat benda itu memang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi sangat kecewa. Dalam hadis tersebut Nabi sebut suhqan, bu'dan. Kalau mereka Jibril, jauh-jauh Jibril. Maksudnya Nabi sangat kecewa. Nabi tidak lagi memohon perlindungan ataupun tidak lagi memohon agar dimaafkan. Sebab apa? Sebab itulah pengkhianatan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi apabila mereka melanggar dan juga meninggalkan sunnah dan juga membuat sesuatu ibadah yang melanggar tata cara sunnah. Okey, jelas jadi dia punya implikasi dia sangat besar. Implikasi dia sangat besar. Baik, disebutkan gambaran telaga ini dia dicurahkan air daripada langit melalui 2 talang ataupun 2 bekas. Dan bejana-bejananya sama dengan banyak bilangan di langit. Okey.
Jadi banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Kautsar ini disebutkan dalam Jarul Rain. Banyak hadis Kalau nak ikut dalam tafsir Ibnu Katsir ni lebih daripada 10 hadis dia bincang pasal Al-Kautsar ni. Antara lainnya hadis u'titul kautsar fa idza huwa nahrun yajri wa lam yashqa shaqqan wa idza haffatahu qibabul lu'lu' fa darabtu bi yadi fi turbatihi fa idza miskuhu dhafarah wa idza hasahu lu'lu'. Subhanallah. Aku diberi Kautsar, dia adalah sungai mengalir tetapi tidak dibedahkan. Maknanya sungai yang satu je, dia tak ada cabang-cabang. Okay? Dan ternyata kedua-dua tepinya, kedua-dua tepi tebing sungai itu kubah-kubah dari mutiara. Lalu aku menyentuh tanganku ke tanahnya. Ternyata ia sewangi kasturi yang harum baunya dan batu kerikilnya diperbuat daripada mutiara. Oh, hebat. Ini kalau ada dekat dunia ni mau berebut ni. Kan? Mendulang aja hari-hari. Presiden tak buat filem dah. Presiden kita pergi mendulang mutiara, mendulang emas hari-hari dekat sungai. Okay, Imam Ahmad kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, dakhaltu jannata fa idza ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu' fa darabtu bi yadi ila ma yajri fihi al-ma'u fa idza miskun adfar qultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar alladhi a'takahu Allah azza wa jalla. Aku masuk dalam syurga, kata Nabi, aku melihat sungai yang kedua tepinya dipenuhi kemah mutiara. Aku sentuh tanganku ke tanah, tiba-tiba ia adalah minyak kasturi yang sangat harum baunya. Jibril, aku bertanya, apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah Kautsar yang diberikan Allah kepadamu. Kan? Jadi banyak hadis-hadis yang disebutkan bahawasanya Nabi SAW pernah melihat sendiri Al-Kautsar ini di dalam syurga, yang mana dikelilingi oleh mutiara, zabarjat, mutiara yang batu-batu, mutiara, semualah. Maknanya satu keadaan yang cukup mengasyikkan, satu keadaan yang sangat menarik, yang sangat kita kata sangat hebat. Dan disebutkan tentang sifat airnya dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, Al-Kautsar adalah sungai diberikan oleh Allah kepadaku di dalam syurga. Tanahnya adalah minyak kasturi. Airnya lebih putih dari susu. Rasanya lebih manis dari madu. Sungai itu didatangi oleh burung yang lehernya seperti leher unta. Allahu Akbar. Hebat. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni-penghuni syurga. Dan lehernya seperti leher unta. Nabi kata, Umar bertanya, bila ada dalam satu hadis yang lain, Umar dengar dia tanya, sudah tentu dagingnya lazat ya Rasulullah. Nabi kata, aku akaltuha an'amu minha ya Umar. Akluha an'amu minha ya Umar. Sesungguhnya makan tu lebih hebat. Makan daging tu lebih nikmat nanti, wahai Umar. Bukan setakat rasa dia. Makan tu nanti. Kedudukan orang yang akan makan daging burung tersebut dalam syurga. Subhanallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita layak untuk minum di telaga Al-Kautsar di akhirat kelak, insya-Allah ta'ala. Dan tidak menjadikan kita di kalangan golongan orang-orang yang dihalau daripada telaga tersebut. Baik, ini adalah perkara yang berkaitan dengan Al-Kautsar. Dalam hadis yang lain yang saya sebutkan tadi, bahawasanya Nabi SAW diberikan telaga, disebut apa dia? Disebut fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla khairun kathir wa haudun taridu alaihi ummati. Disebut sungai yang diberikan dan juga telaga yang akan dilingkungi oleh hamba-hambaku, oleh umatku pada hari kiamat. Okey, so itu adalah perkara yang serupa sama. Telaga pun baik dia, sungai pun dia juga, Al-Kautsar. Okey, ala kullin, inilah yang berlaku cerita pada hari kiamat yang menggembirakan Nabi SAW, sebuah sungai yang diberikan begitu banyak nikmat. Tidak dapat dibayangkan, khemah-khemahnya diperbuat daripada permata, mutiara, belian dan seumpamanya, dan yakut,
dan batu-batu yang sangat mahal dan mewah. Okay. Baik, ini adalah satu nikmat yang menggembirakan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ada satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW dalam setelah kematian anak lelakinya. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala rawat semula hati Nabi SAW dengan surah ini dan memberikan Nabi SAW nikmat yang banyak berdasarkan perkara ini yang menggembirakan kembali, menceriakan hati kembali Nabi SAW kembali. Apa dia? Kita akan bincangkan pada ayat yang ketiga lah. Baik, ayat yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Para ulama' fiqh mengambil pandangan daripada ayat ini, maka mengeluarkan hukum akan mereka oleh perkara yang berkaitan bahasa lama, maka mengeluarkan hukum oleh mereka akan bahasa lama tiba-tiba keluar. Maka para ulama' keluarkan hukum apa? Salat fardu salat sunat hari raya Aidil Adha dilakukan terlebih dahulu dan kemudian baru dilakukan ibadah korban. Okey. Itu dia punya kronologi berdasarkan daripada ayat inilah. Okey. Berdasarkan pada ayat ini juga para ulama mengambil hukum bahawasanya masyru' pensyariatan korban itu dilakukan pada hari raya Aidil Adha dan dilakukan selepas solat. Sebab itu solat hari raya Aidil Adha disunatkan dilakukan sesegera mungkin setelah masuk waktu, setelah naik matahari. Okay. Maksudnya bila masuk waktu dia aja kena buat secepat mungkin. Sebab apa? Sebab kita nak beri ruang untuk melakukan ibadah korban selepasnya. Baik, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada Nabi SAW di dunia lagi, kemudian di akhirat telah dijanjikan dengan kebaikan yang sangat banyak. Antaranya sungai yang telah diceritakan sifatnya. Fa akhlis li rabbika salatakal maktubata wan nafilata wa nahrak. Justru itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlaskanlah salat fardumu, salat sunatmu dan semua gerakan-gerakan dan ibadahmu, termasuk nahar. Nahar ni apa maksud dia? Nanti kita bincang. Sembahlah Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya, dan sembelihlah haiwan korbanmu dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita duk baca dalam doa iftitah dan juga yang diturunkan dalam surah Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan dan akulah yang pertama-pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dengan wanhar dan kemudian sembelihlah, Ibn Abbas, Atta', Mujahid, Akrimah dan lain-lain ulama mengatakan bahawasanya itu adalah dimaksudkan dengan menyembelih unta ataupun haiwan-haiwan yang lain yang layak untuk dibuat korban. Nahar kat situ dimaksudkan korban. Baik, itu bila sembelih kita kena baca bismillah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan jangan sekali-kali kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika sembelihan dilakukan. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang bersifat kefasikan. Baik. Dan ada juga kata nahar ni apa maksud dia? Letak tangan kanan di atas tangan kiri dan letak dekat bawah tengkuk binatang korban. Itu perbuatan tu. Okey. Dia ada 3 maksud. Pertama sekali sembelih tu sendiri, dan sembelih pula nahar ni kalau yang kita sembelih biasa tengok yang beli ayam, beli kambing, sembelih lembu, itu dipanggil zabah. Teknik tu zabah.
Zabah ni sembelih lah kan, kita tarik gitu. Tapi nahar ni apa maksud dia? Tuan-tuan apa sahabat-sahabat pernah tengok dah orang sembelih unta. Orang sembelih unta dia tak letak kat bawah tau. Kalau letak kat bawah apa nama tu, lambat nak selesai sembelih unta. Tengkuk dia panjang. Kau nak potong belah mana tak tahu. Kan? Tapi unta disembelih dalam keadaan dia berdiri. Unta tak disembelih dalam keadaan dia tidur. Siapa yang sembelih unta tidur nampak sangat memang bukan amatur pun, memang beginner pun bukan. Memang tak tahulah tu. Unta disembelih dalam keadaan berdiri, dihadapkan unta tu kiblat dan diambil satu pisau. Pisau tu kecil je, dia tak besar pun, dan ditusuk di leher unta tu. Ditusuk straight sampai tembus, kemudian dia tarik keluar. Kam. Macam tu. Dia ada bunyi kam gitu kan. Dia tusuk, dia cucuk, kemudian dia tarik keluar. Dia cucuk, dia tarik keluar. Sembelih unta paling senang sekali. Tak ada gaduh-gaduh. Duduk kat situ je, unta tu berdiri je, kita pergi, kita cucuk, kita belah. Dah. Bismillah, bismillah, pum. Bismillah, Allahu Akbar. Cucuk, putuskan. Cucuk, kemudian putuskan. Itu kaedah nahar dipanggil. Okay. Baik. Yang kedua, kita meletakkan tangan kita di tenggorokan binatang korban itu. Itu disebut pandangan yang lain maksud nahar. Dan ada juga yang mengatakan nahar itu adalah keadaan kita membuka tangan sewaktu kita mengangkat takbir ketika mana solat. Macam ni. Ini maksud nahar. Sebab itu kita angkat antara yang terbaik, maksudnya yang kita kata mengikut sunnah dalam takbir adalah, ini banyak riwayat, tapi yang paling maknanya kira saya nak kata sempurna pun wallahu alam, tapi begitulah. Kita angkat tangan gini antara telinga kita dengan bau. Okey, antara telinga dengan bau. Kemudian kita depakan depa macam ni. Kita angkat begini dan tangan kita bukakan gitu. Jari-jari kita bukakan dan kita hadapkan ke hadapan. Ya. Contoh macam kita kena tangkap kan, orang surrender. Macam tu kan? Ada ke orang surrender macam ni? Ini bukan surrender. Ini macam nak lawan. Ini saat lagi dia tukar macam ni jadi Ultraman. Okey, so angkat begini. Okay. Allahu Hazwa sama dengan telinga ini, antara bahu dan telinga, tangan kita begitu. Allahu Akbar. Begitu kaedah kita takbir mengikut hadis-hadis yang merekodkan tentang kaedah takbir Nabi SAW dalam solat. Ada yang terus angkat, letak kat situ, ada yang okey. Banyak riwayat, ada riwayat kata Nabi angkat sampai ke bahu. Ada kata Nabi angkat sampai ke ke bahu, kemudian ni ada riwayat sampai ke sini. Jadi begitulah, Allahu Akbar. Okey, dan tangan kita letakkan yang di atas ni, yang kanan letak di atas tangan kiri, letak gitu letak di ruang di pergelangan tangan kita ni. Pergelangan tangan kita tu begitu. Jadi solat kita tu begitulah keadaannya. Okey, itu takbir yang sunnah daripada Nabi SAW. Baik. Ini bermaksud kita menghadapkan tangan kita, wajah kita dan leher kita ke arah kiblat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu adalah perkara yang disebutkan maksud an-nahar. Tapi wanhar itu adalah, ada yang kata maksud an-nahar itu adalah i'tidal. Setelah kita rukuk, kemudian kita mengangkat kembali kedudukan tubuh kita, itu juga disebut sebagai nahar. Tetapi ini pandangan-pandangan yang agak pelik lah dalam menafsirkan. Justru kita ambil pandangan yang mana? Pandangan pertama tadi lah, nahar iaitulah menyembelih haiwan kurban. Nabi SAW bersabda, man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Siapa yang salat seperti salat yang kami lakukan dan sembelih korban sebagaimana yang kami lakukan, maka dia telah menepati korbannya, menunaikan korban. Wa man nasaka qabla salah fala nusukalah. Siapa yang buat korban sebelum salat, maka tidak ada sembelihan korban baginya. Okey.
Jadi ada seorang sahabat pernah buat benda tu, kali Nabi kata bukan, itu sembelihan biasalah, tak termasuklah dalam korban. Okay. Jadi apa nama tu, Nabi bagi dia ganti walaupun kambing tu tak cukup umur, tapi Nabi gantikan, bagi izin dekat dia untuk ganti dengan kambing yang dia ada tapi tak cukup umur, tapi Nabi memberikan izin dia untuk buat korban tu, dan Nabi kata ini untuk kamu saja, selepas daripada ni tak boleh dah. Maksudnya begitu. Baik. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuh yang membenci kamu, orang-orang yang memusuhi kamu itulah yang terputus. Baik, apa maksud terputus dekat sini? Al-abtar, batar. Apa maksud dia? Orang yang membencimu wahai Muhammad dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy yang benci kepada petunjuk yang engkau bawa, dan mereka lah itu yang terputus sebutannya, terputus sanadnya, terputus keturunannya di atas dunia ini. Ada satu asar ataupun satu satu bukti sejarah di mana Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan daripada Yazid, mengatakan bahawasanya Al-As ibn Wa'il, inilah As-Suhami. Al-As ibn Wa'il As-Suhami ni dia ni sebut dekat Nabi SAW bila mana dikatakan ketika mana anak Nabi Al-Qasim meninggal dunia, lalu dia kata Muhammad telah terputus keturunan kerana tidak ada anak lelaki. Dia ejek Nabi SAW. Habis tu orang yang ada anak perempuan macam mana Ustaz? Terputus ke keturunan? Anak perempuan aja kan? Jadi dalam hal ni Allah menafikan perkataan itu. Allah menafikan kata-kata itu dengan perkataan inna sya', bantahan kepada apa yang disebut oleh Al-As bin Wa'il As-Suhami ni, dan Allah bagi Nabi khabar gembira dengan Al-Kautsar. Inilah dia. Biarkanlah dia kerana sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang terputus, tidak mempunyai keturunan. Ada kata ayat ini turun kepada Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ada kata Ikrimah. Bukan Ikrimah, bahawasanya daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, diturunkan berkenaan dengan Ka'ab ibn al-Ashraf dan sebahagian orang-orang kafir Quraisy. So Ka'ab bin Ashraf ni duduk kat mana? Duduk kat Madinah. Sebab tu yang setengah-setengah ulama kata hadis ni, surah ni turun di Madinah. Baik. Jadi dan ada yang katakan bahawasanya waktu itu Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Dia kata engkau adalah pemimpin mereka. Sahabat ni orang musyrikin kata. Lalu dia kata tidakkah engkau melihat kepada lelaki yang terusir lagi terputus daripada kaumnya itu. Maksudnya dia kata Nabi SAW tu terputus. Dan dia menganggap bahawasanya dirinya lebih mulia sebab mereka itu adalah pelayan jemaah haji Sidanatul Ka'bah, orang yang sentiasa diberi tanggungjawab untuk menguruskan pertukaran kelambu Ka'bah dan siqayah, pelayan ataupun pemberi minum air zam-zam kepada jemaah haji. Maka Ka'ab kata kamu lebih baik daripada mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah. Baik. Ada yang kata ayat ini diturunkan kepada Abu Lahab. Dia jadi ketika mana Nabi SAW, sama juga anak Nabi SAW meninggal dunia, Abu Lahab kata tadi Nabi terputus keturunan, maka Allah Ta'ala turunkan firman-Nya. Ada yang kata diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal, sebab anak Abu Jahal nama Ikrimah. Ikrimah masuk Islam. Dengan masuknya Islam Ikrimah itu, bahawasanya terputuslah keturunan kejahilan dan juga keturunan penyembah berhala Abu Jahal. Itu banyaklah rentetan-rentetan kepada mereka yang membenci Nabi Muhammad SAW. Apa maksud al-abtar? Abtar ni maksudnya sebatang kara. Jadi dalam konteks masyarakat Arab, mereka waktu dulu kalau terputus anak lelaki, tak ada anak lelaki, itu dia orang anggap abtar lah. Dia orang anggap putus keturunan. Sebab apa? Sebab tak mampu nak melahirkan, tidak mampu menjadi penyebab kepada kelahiran anak.
Jadi bila anak-anak Nabi SAW meninggal semua yang lelaki, mereka katakan bahawasanya Nabi Muhammad ini terputus keturunan. Maka bukanlah itu yang nak dimaksudkan. Dan setengah ulama dia kata apa? Apa maksud abtar? Abtar ni bukan tak ada anak lelaki ataupun tak ada zuriat. Ada ulama yang pergi kepada makna yang lebih dalam daripada itu. Maksudnya ada zuriat, tetapi zuriat itu tidak mampu mentaati kedua orang tuanya, maka itu dianggap sebagai terputus keturunan juga. Macam mana tu? Jadi memberi sepatutnya perkara ni bagi kita insight yang lebih baik lah. Bahawasanya janganlah kita, peringkat kita, siapa-siapa yang masih lagi ada ibu dengan ayah, teruskanlah berbakti kepada kedua orang tua, supaya percontohan itu moga-moga, kita tak boleh nak harap 100%, moga-moga anak-anak kita tengok dia boleh mengikuti apa yang kita buat dari sudut mentaati kedua orang tua. Dan siapa-siapa yang dah tak ada tu, buatlah perkara-perkara yang boleh kita lakukan sebagaimana panduan daripada Nabi SAW untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita dalam keadaan kita telah ketiadaan mereka. Ada lagi, kita boleh berbakti kepada kawan-kawan orang tua kita, kita berbakti dengan memperbanyakkan amalan sedekah kepada mereka dan seumpamanya, maka itu adalah perkara yang kita boleh lakukan. Jadi janganlah biarkan diri kita terputus keturunan bukan kerana tidak ada anak lelaki ataupun tidak ada anak ataupun zuriat, tetapi yang lebih utama sekali, janganlah dibiarkan kita putus keturunan kerana zuriat yang tidak mentaati kita dan juga tidak melakukan khidmat kepada kita sebagai orang tuanya. Wallahu alam, sekadar itu yang boleh saya kongsikan. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya dan kekurangan ilmu. Moga-moga Allah lengkapkan kita dengan ilmu dan hikmah. Wabillahi taufiq. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan semula kepada Tuan Datuk Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Nama Usni Abdul Rahman atas kupasan surah Al-Kawthar sebentar tadi. Surah yang pendek, 3 ayat, namun huraiannya panjang dan jelas. Dan dalam kuliah tadi juga kita turut dikongsikan ilmu kaedah takbir, takbiratul ihram solat ya. Dan juga satu ayat yang Ustaz kongsikan yang di akhir sekali, iaitu berbaktilah kita kepada ibu bapa, kita sahabat, dan banyakkanlah kita bersedekah. Dan janganlah terputus keturunan kita kerana tidak mentaati kita sebagai ibu bapa dan juga tidak mentaati Allah. Maknanya dari konteks yang dalam tu, terputusnya hubungan tu. Jadi itu sahaja kupasan sedikit saya tambahi untuk mengingatkan bersama. Kita buka untuk hadirin memberikan soalan. Silakan. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih atas penjelasan yang begitu terperinci dan banyak perkara lah yang saya dapat ya. Sebab sebelum ni bila berbaca tu saya selalu terfikir dalam Al-Quran tu setiap kali kita membaca terjemahan banyak, saya rasa dalam ratusan kot mengatakan ni dari segi balasan yang ingkar, sangat azab amat pedih. Balasan yang beriman tu akan di balasannya syurga di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi setiap kali tu syurga itu digambarkan dengan sungai ya. Jadi di sini surah Al-Kawthar ni pun jelas menunjukkan bahawa betapa nikmatnya syurga tersebut dengan sungai-sungai yang mengalir. Okey, cuma saya di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan tadi Ustaz disebut tentang sesiapa yang mengada-adakan ibadat yang baharu, iaitu contohnya bid'ah ya. Jadi contohnya kalau kita ubah, kita katakan tadi Ustaz kata solat subuh patutnya 2 rakaat, kita buat 3 rakaat, itu yang wajib lah. Maksudnya kalau bid'ah kita
melakukan bid'ah yang wajib ni memang dah jelas lah yang mana nanti umat Muhammad, Nabi Muhammad akan dihalau daripada Telaga Kausar ni Ustaz kan. Cumanya kalau ada banyak yang saya tahu tentang bid'ah yang bukan mengubah ada perubahan yang mengadakan perkara baru. Contohnya kata talqin tahlil Ustaz tahlil tu ada kata situ. Jadi di situ bagaimana hukumnya Ustaz ya, ada perkara yang baru yang diada-adakan tersebut, adakah ia juga macam tadi kata tidak diterima bila kita ke syurga untuk mendapatkan sungai Al-Kausar ni, jadi itu yang sangat menakutkan lah Ustaz kan. Jadi ada perkara yang kita tahu yang tu bid'ah Ustaz. Itu memang penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Kata Al-Imam Asy-Syatibi, bid'ah ni adalah perilaku ataupun ibadah yang nampak macam ajaran agama Islam namun tidak ada sesuatu sumber dari syariat secara tepat, iaitu benda tu dia melakukan sesuatu dan melanggarlah syariat agama. Jadi dia ada bid'ah yang berkaitan dengan kebiasaan ataupun tradisi, tapi tak semua benda yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi itu dilarang ataupun dianggap sebagai bid'ah. Jadi Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang sesiapa yang mengadakan hal yang baru dalam agama kita, dalam urusan yang bukan urusan sama dengan agama kita, bahawasanya ia akan tertolak. Jadi banyak jenis-jenis bid'ah. Ada dia panggil bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, ada bid'ah ibadah. Bid'ah yang berlaku daripada sudut perkataan yang berkaitan dengan berkaitan dengan akidah, dan ada ibadah yang bid'ah yang berkaitan dengan ibadah. Bid'ah yang berkaitan dengan perkataan yang merupakan perkataan-perkataan yang menjurus kepada akidah adalah satu benda yang berbentuk keyakinan daripada ucapan yang kalau kita sebut mungkin dia rasa benda tu daripada agama tapi bukan daripada agama. Contohnya dia kata Tuhan suka benda-benda ni padahal tak ada pun kata Tuhan suka benda tu. Contohnya ini banyaklah orang-orang motivasi, orang-orang nak jual produk sebagainya. Jadi dia suka mengada-ngadakan sesuatu. Dia kata dia anggap begitu tapi sebenarnya bukan begitu. Contohnya kalau tuan-tuan buat macam ni maka macam ni. Itu perkataan dia. Tapi tak semestinya begitu. Kan? Kita seolah-olah memandai-mandai tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah sesuatu benda yang tak semestinya betul, dan sentiasanya sahaja kalau kita tengok dengan kejahilan mereka terhadap af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan-hubungan antara manusia dengan Allah Taala, maka ada kemungkinan mereka ini boleh jatuh ke dalam perkara yang sesat. Bid'ah yang kedua adalah bid'ah ibadah, iaitu berkaitan dengan ibadah yang tidak disyariatkan Allah dalam tuntutan Islam ataupun panduan sunnah Rasul. Maksudnya yang berkaitan dengan usulul ibadah, pokok-pokok ibadah yang tadi kita sebut dah. Contohnya saya nak sebut perkara ni senang untuk kita faham. Baru-baru ni kan kita ada tahun baru, tak? Tahun Muharram kan? Bulan tahun Hijrah 1444. Tiba-tiba ada orang kata tahun Hijrah ni ada ada solat yang terkhusus. Nabi SAW kata ada semayang. Dan Nabi bagi tahu kata siapa puasa pada awal Muharram, pahalanya seminikan. Dan kita tahu dengan jelas penisbahan tahun Islam berlaku pada zaman Umar. Bila masa Nabi cakap benda tu. Okay. Benda-benda macam ni bid'ah. Okay. Ni bid'ah. Maknanya benda tu memang tak ada kaitan pun dengan Nabi, tapi diletakkan, dia bagi tahu itu Nabi suruh buat. Dan diberikan pula
pahala dan juga ni. Baik, ada pun tahlil yang ditanyakan oleh Cikgu Hashimah tadi. Tahlil ni secara umumnya, apa maksud tahlil? Tahlil ni membaca la ilaha illallah. Okey, membaca la ilaha illallah. Dan itu umum. Maknanya bacalah bila-bila masa pun. Kita nak baca masa orang mati ke, kita nak baca masa bila-bila ke, kita sebutlah la ilaha illallah. Itu adalah tahlil. Pembidaahan tidak berlaku kepada penyebutan. Tetapi setengah-setengah mengatakan pembidaahan itu berlaku kepada teknik. Maksudnya kena buat macam tu, macam tu, macam tu. Format dia macam ni, macam ni, macam ni. Dan dikatakan format ini dibuat oleh Nabi SAW. Itu berdosa. Itu tak boleh. Tapi kalau kita, apa yang dibuat oleh orang Malaysia ni, kalau tiba-tiba ada orang nak ubah format, kita tak boleh kata dia salah. Kalau kita kata dia salah, itu maksudnya kita telah menyebabkan sesuatu yang tak ada format khusus pada zaman Nabi, kita formatkan. Itu salah ke untuk formatkan? Lepas tu yang Al-Ma'surat tu bukan format. Okey. Dia format. Tapi kalau nak ikut, mesti ke baca lepas ni, tak. Contoh kita nak start dengan apa? Terpulang kat kita nak start dengan ayat Quran dulu bagi habis, sebagaimana format yang telah disusun oleh Imam Hasanul Banna. Tak apa. Ataupun kita pada pagi itu memang kita nak start dulu dengan zikrullah, dengan zikir-zikir asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil Islam. Kita start dulu dengan zikir tu, at the end baru kita masuk ayat Quran. Pun tak apa. Jangan kata kau buat tak ikut urutan, salah. No. Sebab hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir pagi, zikir petang, ayat-ayat dibacakan pada waktu pagi dan petang itu dilakukan secara umum. Nabi bagi secara umum. Tak ada format. Tak ada formatting. Kita buat format tu hanya untuk menyusun. Bukan mengatakan itulah amalan yang dilakukan secara spesifik oleh Nabi SAW mengikut turutan itu setiap pagi. Tak. Okay. So kita kena ada hati-hati sikit lah. Untuk orang yang di majlis tahlilan dan seumpamanya, takkanlah kita nak secara logiknya kita taklah membidaahkan orang yang menyebut kalimah tauhid. Kan? Takkan dia sebut kalimah tauhid kita nak kata dia bid'ah. Tetapi apabila salah tanggapan dia tu, maknanya tak boleh kena buat macam ni, lepas tu kena ada makan pula kena makan macam ni, benda yang kena buat pula benda yang arwah suka. Engkau waktu arwah hidup engkau tak masak, waktu arwah mati baru engkau masak. Kau apa benda ni kan? Benda yang arwah suka, benda yang dia absurd, dia jadi benda-benda mengarut yang tak ada kaitan. Jadi itu yang merosakkan agama tu. Jadi kalau tak buat format tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah kan? Kita pergi-pergi kita baca la ilaha illallah, itu dah sudah. Pendek sikit, cepat sikit makan contoh kan. Dan makan tu pula bukannya dijamu oleh keluarga si mati. Jamuan mesti dibuat isna'u li ali Ja'far ta'aman fa inna fa innahum ya'tihim syai'un yuhzinuhum, kata Nabi SAW atau kama qala SAW. Hendaklah kamu buat kepada keluarga Ja'far, sebab bila Ja'far Sadiq meninggal, mati, Nabi balik, bila Nabi balik, rupa Nabi tu lebih kurang macam Ja'far tu, lebih kurang macam Nabi tau. Jadi anak-anak Ja'far ni datang, keadaan tu sangat menyedihkan. Anak-anak Ja'far dia ingat bapak dia balik. Nampak? Dia ingat, seronok, ayah balik. Nabi tak sampai hati nak bercakap. Nak cakap pun tak sampai hati. Bukan, aku bukan bapak kamu. Kan? Aku pak saudara kamu lah, maknanya saudara kamu lah kan. Bapak kamu dah tak ada. Jadi mereka telah innahum ya'tihim syai'un yushghiluhum, sesuatu yang menyibukkan mereka sebab mereka tengah stres, tengah sedih dengan kematian. So Nabi suruh sahabat-sahabat lain buat makanan bagi kepada keluarga Ja'far. Ini orang yang mati itulah nak kena fikir buat makan. Itu yang terbalik. Jadi bila tak buat kena cemuh. Kena cemuh. Oh, ini kedekut, tak sayang ke si mati. Nothing. Okay.
tak ada kena-mengena. Sedangkan perkara ini disebut juga oleh Al-Imam Syafi'i dan juga dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i berkaitan dengan kendurian, tahlilan dan arwah dan sebagainya. Itu saya tak nak bincang secara detail. Cuma bila orang yang mengatakan nak buat benda tu, dia buatlah. Tapi kalau dia yakin ada dalil, ada sandarannya, dia boleh berdasarkan kepada apa yang dia yakin. Tetapi jangan mengatakan bagi orang yang tak buat tu sesuatu yang berdosa, sebab benda tu tak ada sandaran secara direct lah daripada Nabi SAW. Dan apabila dia dilakukan dalam bentuk-bentuk yang sedemikian, maka kita kena baikilah sebenarnya amalan kita, rather than kita pergi makan kenduri tahlil orang. Kalau orang jemput kita kata ada apa ni, ada makan. Oh, saya kalau boleh makan ni saya tak nak, saya takut juga saat lagi kita makan rata anak yatim ke, mana kita tahu guna rata si mati, anak-anak masih ada, saya takut juga. Dan bukan ini yang sepatutnya berlaku. Yang sepatutnya saya yang bagi awak makanan, bukan awak yang jamu orang. Itu yang terbalik yang kita dah buat dah. Sepatutnya benda yang lebih aula daripada itu, orang lain lah, jiran tetangga dan sahabat anda yang menghantar makanan kepada keluarga si mati untuk menghiburkan mereka disebabkan kesedihan yang mereka lalui. Jadi begitulah yang kita boleh bagi contoh sikit tentang apakah yang disebut sebagai bid'ah, dan supaya kita jauh daripada perkara-perkara ni. Kalau boleh benda-benda yang tak ada sandaran dalam agama, walaupun pada dasarnya macam betul, tapi dijadikan sesuatu yang bersifat ritual, yang mana ritual tu tak pernah wujud zaman sebelumnya, maka itu dikhawatiri kita terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan bid'ah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Cuma satu lagi yang talqin tu Ustaz, macam mana Okey, talqin kepada si mati. Talqin kepada si mati ni dia ada beberapa isu yang terkait. Antaranya Nabi melarang duduk di atas kubur. Okey, larangan untuk duduk di atas kubur dan menginjak-injak ataupun kita pergi pijak kubur tu lah. Tapi untuk orang yang kambus tu, bila nak pijak tu tak apa, itu urusan nak tanam, tu cerita lain. Tapi urusan biasa-biasa duduk di atas kubur, maka ia termasuk dalam larangan yang dilarang oleh Nabi SAW. Cuma setengah-setengah ulama kata duduk atas kubur yang mana dilarang? Kubur yang di bawahnya ada mayat. Yang duduk atas tu tak boleh. Duduk tepi tak apa. Okay. So talqin ni sebenarnya kalau ikut setengah-setengah pandangan, si mati itu mendengar kita berbicara. Okay. Tapi apa yang kita pesan dekat dia waktu kita talqin tu, itu dah tak ada beri kesan dah kepada dia. Dah tak ada. Sebab apa? Sebab dia dalam tu dengan amalan dia lah sendiri. Kita peringatlah setara mana pun. Kan? Dia kalau dia boleh jawab tu hanya berdasarkan amalan dia. Okay? Tapi sebenarnya talqin ni dia nak beri peringatan kepada yang hidup. Okay? Kepada yang hidup. Jadi kalau orang nak buat benda tu dengan menyangka itu adalah salah satu daripada perkara yang dilakukan, mesti dilakukan, maka mesti tu yang kena jauh. Mesti tu kena jauh. So kalau ada orang tak buat talqin, jangan kita kata apa-apa lah. Sebab benda tu dari sudut, ialah Nabi SAW bila kuburkan sahabat, Nabi paling, Nabi berjalan, Nabi kata istaghfiru li akhikum, hendaklah kamu istighfar kepada saudara kamu, fa innahu al-ana yus'al, sebab sekarang ni selepas kita balik ni dia sedang ditanya oleh malaikat, dia tengah kena tanya. So doakan untuk dia. Jadi ada setengah-setengah kata doa ni dibuat waktu bila? Waktu ialah doa lah tu. Tu yang sebab jadi talqin, ada baca, ada doa tu. Kan? Jadi tujuannya nak doakan kepada si mati. Fahamlah tujuan tu. Tapi bila dibuat dalam bentuk begitu, maka kalau orang tak buat bentuk tu, jangan kata orang tu salah. Sebab bentuk tu tak ada pun pada asalnya. Tapi kalau itulah yang salahnya apabila kita menyalahkan orang, tidak melakukan sesuatu yang kita sangka benda tu kita buat atas dasar agama, tapi sebenarnya asasnya tidak kukuh lah. Tapi orang tanya saya, tak betul talqin yang buat atas kubur tu salah ke tak? Kalau orang tanya saya,
Saya sendiri, saya lebih suka apa yang dibuat oleh Nabi SAW, iaitu memberikan peringatan kepada orang ramai. Sebenarnya talqin tu bukan nak bagi peringatan. Ada yang kata memberi kesan. Memberi kesan dari sudut mengingatkan yang dalam kubur tu sebab dia masih lagi tahu apa yang berlaku di sekeliling dia, di dalam, dia tahulah. Sebab tu dia dengar tapak kaki kita lepas kita balik tu dia dengar. Dia masih dengar. Jadi ada yang kata memberi kesan. Itu pandangan yang kita kata khilaf dari sudut tu, saya tak ada masalah. Ada kata memberi kesan terpulang. Tetapi yang sebenarnya talqin itu adalah untuk mengingatkan. Yang betul talqin ni adalah sebut kat telinga dia waktu dia menghadiri kematian tu. Waktu dia tengah nazak, kita sebut la ilaha illallah. Itu maksud talqin dari sudut asalnya lah. Tapi yang di atas kuburan itu biasanya peringatan yang sepatutnya diberikan kepada masyarakat yang datang, kepada orang yang datang untuk menginsafi kematian itulah. Wallahu alam. Kalau saya cara saya adalah saya beri tazkirah. Saya akan sampaikan ni sahabat kita hari ni dah pergi meninggalkan kita, maka tanggungjawab kita, dia akan ditanya nanti tentang 4 soalan. Kita bacalah hadis riwayat Imam Ahmad tentang 4 soalan itu. Siapa yang dapat jawab, maka dia akan dibentangkan, dibuka jendela kuburnya sehingga dia dapat mencium bau syurga. Maknanya hadis-hadis yang sahih yang kita baca. So benda tu terutamanya orang yang hidup lah. Itu ibrah kepada orang yang hidup, bukanlah semata-mata kepada yang mati kerana dia sudah terputus hubungannya dengan kita di dunia ini. Namun begitu, ada bahagian-bahagian yang dia tahu tentang dunia ini yang disampaikan kepadanya mengikut ilmu dan ketentuan Allah Ta'ala. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Terima kasih Ustaz. Kita buka lagi jika ada sahabat-sahabat ingin bertanya kepada Ustaz sebarang soalan, silakan. Okey, saya kira tak ada soalan. Ustaz, saya nak ambil kesempatan, ada 2 announcement sebelum kita tutup, iaitu yang pertama untuk makluman bahawa mantan guru kita Ustazah Rubiah Tambicik kini berada di ICU Hospital Putrajaya, yang mana diuji dengan kesihatannya, iaitu masalah paru-paru, buah pinggang dan seterusnya. Yang kedua adalah mantan guru kita juga, iaitu Puan Robiah Muhammad, iaitu cikgu geografi yang kini berada di HUKM, yang mana diuji dengan kesihatan juga, iaitu jangkitan paru-paru dan buah pinggang. Marilah kita sama-sama doakan semoga urusan perubatan mereka berdua dimudahkan dan diberikan kesihatan kembali oleh Allah SWT, insya-Allah. Itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih juga kepada Cikgu Hashimah dan cikgu-cikgu yang lain dan juga Abang Azam Abdul Rahim yang memaklumkan juga berita-berita ini. Dan saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk bacaan doa penutup. Silakan Ustaz. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا شفاء إلا شفاء اشفي أنت الشافي اشفي شفاءنا عاجلا لا يغادر سقما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu kami, guru-guru kami dan semua kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin dan mu'minat yang Engkau kasihi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan guru-guru kami yang sedang menderita kesakitan, ya Allah, ringankanlah beban kesakitan itu ke atas mereka, ya Allah. Jadikanlah setiap daripada kesakitan itu sebagai kafarah dosa-dosa mereka dan mengangkat darjat mereka, ya Allah. Berikanlah mereka pahala atas setiap kesabaran yang telah mereka lalui sepanjang menderita kesakitan, ya Allah. Berikanlah kesembuhan, ya Allah, jika Engkau lihat kesembuhan itu baik dan bermakna bagi mereka, dan takdirkanlah yang terbaik untuk mereka mengikut pengetahuan dan keilmuan-Mu, ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.
Amin amin ya rabbal alamin. Dengan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Husnul Rahman, kepada hadirin, guru-guru, mantan guru-guru Smart Kajang dan juga seluruh ahli keluarga An-Nadi Smart K kita. Sudahkan kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu hadapan. Terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Jazakumullah.